Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan untuk teman-teman yang sempat bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa alias saudara Fuwi? Itu juga dengan teman yang lain, saudara Tengku JB. Apa khabar buku? Saya mohon agar like and share. Bila saya tengok naik like, share, subscribe tu ada semangat sikit. Puan Encik Latif Haslina, Ali Abdullah, Zamari Alsi, Iris Muhammad, saudara Empat Tulang Kering, saudara Yukni Azmi. Begitu juga dengan saudara Yukni Azmi, saudara Rubidin. Apa khabar B? Semoga sihat. Saya kurang cergas hari ini rasanya. Ya, saudara Samsul Anwar, saudara Tat SP, ada kalanya usia-usia begini dia cepat letih. Saudara. Begitu juga dengan saudara Rajani Elektronik. Apa khabar saudara? Prabakaran sama Syamasuddin, Razaimi, saudara Muhammad Yusof, Mat Spana. Waalaikumsalam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf kerana saya harus meneruskan pencerahan ini dan saya akan santuni secara usai pencerahan nanti, saudara. Sebab hari ini sudah masuk hari yang ke-563 negara kita dilanda badai virus corona. Dan pada hari ini ialah hari Ahad tanggal 3 Oktober. Nampak gayanya saya melihat ada penyusutan. Alhamdulillah, sebab semalam 10,915 dia susut daripada kemarin. Kemarin 11,889 dan hari ini sekadar 9,066 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bersamalah kita berdoa agar angka-angka ini terus susut dan dan kalau boleh segeralah terhindar daripada bumi bertuah ini. Bagaimanapun sehingga saat ini jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,277,565 orang. Kabarnya kematian melebihi 26,000. Kerana hari ini masih lagi tiada laporan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan jumlah kematian. Saya tak dapat beli laporan sebab tiada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Walaupun saya dapat teman-teman berkirim, tapi tiada pengesahan, tak boleh saya nak jelaskan saudara. Di Perlis nampak gayanya walaupun susut tapi hari naik balik. Semalam disusut 58, hari ini 66. Begitu juga di Kedah, ada sedikit peningkatan daripada 574 semalam, hari ini 670. Cuma di Pulau Pinang terus susut, alhamdulillah. Pulau Pinang 620, Perak juga terus susut daripada 862 kepada 669. Begitu juga di Selangor, alhamdulillah. Hari ini Selangor mencatatkan jumlah jangkitan hanya 1,000 orang saja, saudara. Alhamdulillah. Dan kita berdoa agar Selangor terus kekal turun susut. Ini indikasi kalau Selangor tu ramai, maka ramailah orang yang akan dijangkiti. Begitu juga di wilayah Persekutuan, tapi wilayah Persekutuan nampaknya ada peningkatan daripada 171 kepada 206. Tetapi di Johor, alhamdulillah, daripada 1,124 hari ini 981 orang. Tetapi di Pahang ada peningkatan pula. Semalam 504, hari ini 631. Begitu juga di Terengganu ada peningkatan, dia terus meningkat di Terengganu. Semalam 818, hari ini 827. Tetapi di Kelantan alhamdulillah susut daripada 1,288 kepada 796. Ini agak menggembirakan kita di Kelantan, ya saudara. Di Sabah juga nampak gayanya terus susut kepada 767. Di Labuan alhamdulillah tiada jangkitan, sifar, kosong. Kita berharap agar apa yang terjadi di Labuan itu dapat juga diikuti oleh negeri-negeri lain, sifar virus corona. Tapi di Sarawak dia bagaimanapun dia susut daripada 2,121, tapi masih lagi kekal sebagai negeri yang tertinggi menerima jangkitan virus corona, iaitu sejumlah 1,418. Jadi berdoalah kita agar virus corona ini terus susut dan warga kita bebas daripada virus corona.
Untuk 3 hari ini, saudara, laporan rekod yang saya ada, jumlah jangkitan sudah pun mencecah 31,870. Daripada 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober, jumlahnya adalah 31,870 orang. Cuma yang agak kemuskilan saya kerana sebagaimana saya katakan minggu lalu bahawa Kementerian Kesihatan ada melakukan uji kaji terhadap keberkesanan ubat ivermectin, tapi belum ada laporan lagi apakah benda ini boleh digunakan, apakah sesuai. Jadi Kementerian Kesihatan janganlah menyembunyikan hasil kajian yang dilakukan, sebab kita tak sabar-sabar nak menunggu apakah ubat yang tuntas yang sebenarnya boleh kita gunakan jika ada jangkitan virus corona berlaku pada keluarga kita. Saudara, kita nak cari ubat. Vaksin boleh katakan dah lebih 80% rakyat kita, warga kita yang menjalani vaksinasi. Tapi ubat masih belum ditemui. Yang kita pentingkan adalah ubat, saudara. Itulah sekadar pencerahan singkat berhubung dengan kedudukan COVID-19 yang melanda negara kita, dan agak gembira saya tengok susut. Tapi jangan pula besok tiba-tiba naik pula, saudara. Baik, saudara, kita santuni sedikit tazkirah singkat kita, iaitu menurut Ummu Salamah, itu isteri baginda Rasulullah SAW, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kata, barang sesiapa mengeluarkan hartanya, sesiapa yang mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya ataupun kedua saudara perempuannya atau kepada kedua orang kerabat perempuannya dengan mengharapkan pahala daripada Allah, lalu Allah akan mencukupi mereka dengan kurniaannya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. Ini adalah hadis riwayat Ahmad yang ke-293, ya saudara. Jadi kita melihat melalui hadis ini, ia menerangkan keutamaan memberi nafkah adalah kepada anak-anak perempuan, kerana mereka adalah berbeza dengan anak-anak lelaki kita yang mampu mencari nafkah, sedangkan anak perempuan zahirnya di rumah. Ini adalah untuk nafkah anak-anak lelaki yang sudah akhir balik, saudara, bukan yang memais, ya, bukan bawah umur, tapi yang setelah akhir balik, yang sudah bekerja. Jadi sebagai ketua keluarga, keutamaan untuk memberi harta kita adalah kepada anak perempuan, bukan kepada anak lelaki, sebab anak lelaki boleh mencari sendiri. Saudara, jadi saya mengharapkan agar saudara memperoleh taufik dan hidayah dalam mencari nafkah dengan ikhlas untuk keluarga kita, sehingga yang halal, jangan sampai kita terbabas kepada siksaan neraka dengan membawa balik pendapatan yang bukan-bukan, saudara, itulah saya melihat bahawa sabda junjungan ini begitu jelas supaya kita memberi nafkah kepada anak-anak perempuan, saudara perempuan, saudara. Baik, kita santuni apa kata Pak Hibil Hasan, ya, sahabat saya, saudara Hibil Hasan, cikgu Hibil, dalam Mutiara Kata. Menurut saudara Hibil Hasan, dia kata kita tidak dapat menghapuskan kegelapan, tetapi kita sanggup meneranginya. Itu ayat-ayat yang pernah dilafazkan oleh John Newton. Jadi dalam waktu itu, kata saudara Hibil, kita sebagai insan, manusia ini, kita tidurlah dengan, sewaktu kita nak tidur tu, tidurlah dengan mengingati kematian. Dan apabila kita bangun, bangunlah dengan fikiran bahawa kita tidak akan lama hidup. Semoga kita berada sentiasa di bawah limpahan nikmat dan rahmat Allah SWT. Ya saudara, bila kita nak tidur, mengucap 2 kalimah syahadat, tobat dan mengampunkan dosa teman-teman kita. Jadi itulah antara amalan yang terbaik waktu kita nak tidur. Dan ingat saudara, bila kita tidur itu, kita katakanlah kalau sampai waktunya, sampai ajalnya kita berpindah daripada dunia yang fana ini, maka itulah sebaik-baiknya kita sudah ada melafazkan keampunan pada mereka yang berdosa pada kita, dan kita mohonlah buat taubat, istighfar, dan mengucap 2 kalimah syahadat, serta kita membaca
selawat pada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah tazkirah serta mutiara kata. Baik saudara, jangan lupa, sebab saya dah katakan bahawa saya minta izin 5 minit. Ya, saudara B. Hafiz, ada By Tahir untuk e-commerce. Jadi kalau saudara ada produk, sila hubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 011 330 41241 agar saya boleh mewawarkan produk saudara. Asalkan jangan bandar dan kasut-kasut itu sudah saudara ya. Ini sama-sama kita saling bantu-membantu untuk memajukan perniagaan saudara. Dan hari ini saya masih lagi menyantuni 2 produk daripada sahabat kita, saudara Zul, iaitu tokoh jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung atau menghubungi beliau di talian 019 917 0449, tokoh jamu Kemaman. Kerana antara produknya adalah Nuvera minyak kelapa dara, virgin coconut oil, untuk melegakan merawat kulit seperti psoriasis, eczema, dermatis, dan membantu menguatkan gusi melalui proses kita kumur dan sebagainya saudara. Jadi selain daripada ini kelapa dara ini, minyak kelapa dara, bersama dengan saudara Zul adalah madu Arab original, yang boleh membantu untuk menambahkan tenaga, sumber kepada nutrisi, multivitamin, untuk meningkatkan perkembangan otak dan minda, serta melancarkan pencernaan dan penghadaman. Saudara, baik saudara, usai e-commerce, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju kepada kemuflisan. Kita mengharapkan besok ada perbincangan lagi di Parlimen, insya-Allah. Tak tahulah apa yang akan dituturkan, apakah yang akan dibicarakan oleh setiap wakil-wakil rakyat kita. Saudara, baik. Tajuk malam ini adalah tiada lagi jalan kembali. Saudara, tiada lagi jalan kembali. Jadi sebelum itu sebelum saya beri pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tengku Laksmana persembah jasa, setiap hari berkawal rapi. Sehebat mana pemimpin berkuasa, akhirnya diri duduk di tepi. Jadi kalau anda menjadi seorang pemimpin yang punya kuasa dan sebagainya, ingatlah bahawa semua itu tidak kekal. Akhirnya bila anda sudah tidak punya kuasa, duduk di tepi dan tidak dihiraukan oleh orang. Kalau anda sentiasa berada dalam sombong, bongkak, angkuh. Sebab itu seorang pemimpin yang baik, dia sentiasa merendah diri dan menyantuni rakyat pimpinannya. Saudara, menurut Pak Nazir lagi, katanya, ikan kelah sayur sengkuang, beli di pasar sama gelama. Penat lelah rakyat berjuang, orang besar menempa nama. Jadi kepada pemimpin, wakil rakyat, kena ingatlah, ini sindiran Pak Nazil, bahawa yang berjuang, yang berpenat lelah adalah rakyat. Sebab itu rakyat akan kecewa kalau adanya pemimpin yang melompat-lompat, yang meninggalkan parti, yang meninggalkan perjuangan dan meninggalkan rakyat. Saudara Ramia Hamid, Pak Chu, apa khabar Pak Chu, Niza Fikri, saudara Yusuf Rafiq. Seperti biasa, ada juga teman kita yang suka berpantun, yang bukan warga bangsa Melayu kita, iaitu saudara Chan Tak Loy. Dia pun menghantar kiriman, dia seronok berpantun. Jadi dia terpanggil bila dengar pantun daripada Pak Nazil. Kata Chan Tak Loy, Ali, Acong dan juga Mutu duduk sekampung, umur seusia. Sungguh baik saling membantu, budaya indah negaraku Malaysia. Ini saudara Chan Tak Loy ni, dia menyantuni dan mahu mencari keharmonian. Saudara, baik, saya tetap akan memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda, dan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun komen-komen daripada pembaca. Saya tidak akan bertanggungjawab sama sekali atas suntingan yang anda lakukan. Kalau anda gunakan sepenuhnya, tidak ada masalah pada saya.
Tapi kalau diculip sana, culip sini, bagi pula tajuk pula yang kadang-kadang lari daripada maksudnya, maka itu adalah tanggungjawab anda saja. Ingat saudara, bahawa ini adalah pencerahan politik. Tak ada lain yang setahu saya. Dan pencerahan ini berdasarkan kepada informasi-informasi yang saya dapat daripada media sosial, yang saya dapat daripada media arus perdana, serta perbualan saya dengan teman-teman, dengan wakil-wakil rakyat, pemimpin politik dan sebagainya, saudara. Jadi pencerahan saya ini berdasarkan kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara. Jadi jangan pula saudara merasakan bahawa kalau saudara tak bersetuju tu saya nak marah. Tidak. Saya tidak pernah merasa tersinggung atau marah kalau saudara tak bersetuju. Cuma kalau anda mau berdebat ataupun mengirimkan kiriman, gunakanlah bahasa yang baik. Janganlah kita mencaci sama insan, kita mencarut, menggunakan bahasa-bahasa yang kurang manis. Begitu juga kalau saudara berdebat sesama dengan pelayar-pelayar. Saya nampak semalam ada satu lagi, tiba-tiba mereka berdebat, tiba-tiba ada carut-mencarut. Jadi saya harap janganlah begitu. Santunilah saudara. Kena ingat saudara, live saya ini ditonton dan didengar oleh teman-teman kita, warga bangsa kita, para perantau yang berada di luar negara. Jauh saudara, mereka berada di kota London, mereka berada di Norway, mereka berada di Iraq, mereka berada di Tanah Suci Mekah, dan mereka berada di Amerika. Sejauh itu saudara, di Jepun, di Korea. Dan bila mereka melihat, membaca catatan saudara itu, tentulah ia akan mengundang kehampaan. Sebab itu saya menyarankan, sebab ini dunia tanpa sepadan. Warga kita dapat mendengar, mereka juga ingin tahu perkembangan politik semasa negara kita. Saudara, jadi saya harap gunakanlah bahasa yang baik. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni penuh keharmonian sesama insan. Ingat saudara tu ya. Baik saudara, saya cuma terfikir dalam saat-saat begini kita melihat perkembangan negara jiran kita di Indonesia. Bagaimana Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi selaku presiden, sudah pun membawa negara tersebut lebih ke hadapan daripada kita. Pelabur-pelabur datang silih berganti, membawa pelaburan berbilion-bilion nilainya. Kenapa begitu? Sebab saya yakin kerana Pak Jokowi ni dia tak pernah pun mengumpat ataupun membuat umpatan terhadap pimpinan-pimpinan terdahulu. Daripada zaman Bung Karno, Pak Harto, itu Jeneral Soeharto, begitu juga dengan presiden-presiden terdahulu. Saudara, beliau tidak pernah pun mengutarakan pandangan yang negatif terhadap pimpinan terdahulu. Berbeza dengan negara kita. Saban hari pemimpin yang berada di anjung kuasa saling kutuk-mengutuk. Sebagaimana yang berlaku hari ini, bagai nak gak mereka mengutuk Datuk Seri Najib. Bukan saya nak membela, tidak. Tak sepatutnya. Begitu juga kalau ada mereka mencaci, mencerca Tun Dr. Mahathir, ada pula yang mencerca Tun Abdullah. Begitu malahan pada Tan Sri Muhyiddin. Cuma berbeza sedikit. Kalau Tan Sri Muhyiddin ini kerana beliau masih aktif. Kalau beliau aktif dalam politik, maka beliau mengundanglah. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir, kerana masih lagi aktif dalam politik. Jadi keaktifan mereka itu mengundang warga ataupun siapa saja untuk menjawab setiap persoalan yang dilontarkan. Kalau mereka berdiam diri macam Tun Abdullah Badawi, saya rasa rakyat akan marah kalau sesiapa cuba membandingkan ataupun mencerca. Sebab itu sehingga saat ini alhamdulillah pimpinan tidak pun warga kita yang nak mencerca Pak Lah. Kesilapan masa silam itu kita ganti dengan satu iktizam untuk memperbaiki negara kita. Jadi sebab itulah kalau Pak Jokowi dia tak pernah maki atau menyerang pimpinan terdahulu. Saya harap agar pimpinan kita dapat melihat bagaimana Pak Jokowi mulia hatinya tidak menyerang pimpinan terdahulu. Begitu juga sama ada di negeri-negeri ke peringkat pentadbiran di negeri dan sebagainya, saudara. Bukan hanya di anjung kuasa di Seri Perdana, saudara. Dan sebab itu saya lihat kita masih lagi membangkitkan isu-isu yang tak habis-habis dengan isu kemajuan ekonomi, hutang dan sebagainya. Berhentikanlah, sudahlah. Kita juga mengharapkan agar Tun Dr. Mahathir juga berhentilah menyerang Tan Sri Muhyiddin. Kalau dah bersara tu bersaralah.
nak make comeback macam mana tu rakyat dah tak ada. Sekejap lagi saya akan santuni keadaan sebenarnya, suasana politik hari ini, ya saudara. Dan saya agak menarik juga kiriman saudara Syed Mokhtar. Dia menghantar kiriman kepada saya. Dia kata sebenarnya apa yang ada dalam kepala fikiran ahli pemimpin, ahli politik negara kita ni asyik nak melompat, nak jadi katak, sanggup mereka hilang maruah. Ini tidak boleh saya beri jawapan, saudara. Saya tak mampu untuk beri jawapan. Jawapan itu hanya ada pada mereka saja. Tapi bagi saya, lain tak ada, tentulah disebabkan kepada untuk mengejar pangkat, darjat dan mencari harta. Kalau mereka kukuh pada perjuangan, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sebegitu, saudara. Sebab itu saya melihat, kerana kadang-kadang kita selalu bercakap soal kroni. Pemimpin selalunya suka mencari kroni yang akan dilantik di kalangan orang-orang yang tidak sehebat pemikirannya. Nak kata bodoh tidaklah, saudara, tapi kadang-kadang sembab ataupun kroni-kroni yang dilantik oleh pemimpin selalunya mereka yang tidak dapat berfikir dengan lebih matang. Yang lain pemikiran kroni-kroni ini adalah untuk mencari kekayaan saja. Jadi kerana itu kita melihat prestasi kroni-kroni yang diletakkan mengetuai JLC dan sebagainya kadang-kadang agak luntur. Mereka tidak dapat melihat kepentingan keberadaan mereka di situ untuk meneruskan perjuangan. Hari ini suka tak suka Perdana Menteri dah datang daripada UMNO. Jadi apabila Perdana Menteri melantik mereka sebagai pengurusi dan sebagainya, betul mungkin juga sebagai daripada kroni, tetapi mereka harus ingat bahawa keberadaan di situ untuk mereka mencetuskan peluang-peluang pada rakyat, bukan untuk diri mereka. Itulah keadaannya secaranya. Saudara Bakya RMD yang Melayu duk sokong berada apa. Saya terpulanglah pada saudara ya. Saya kata tadi bahawa macam Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin berundur sudahlah saudara. Sebab itu saya kata macam tak faham-faham. Saya melihat kenyataan Tan Sri Muhyiddin seolah beliau macam tak faham. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahulah. Malahan kadang-kadang saya rasa gila meroyan tak tahu hala. Apabila dia membuat kenyataan PBM akan bertembung, akan menyerang, akan bertanding dengan UMNO. Dan beliau sebagai pengurusi PBM sudahlah. Nak buat apa nak membuat kenyataan? Sebab orang UMNO tak mahu dah. Dan mereka tak pernah takut. Mereka tak gentar lagi Tan Sri mengutarakan serangan segitu. Buat apa pun, kadang-kadang orang ketawa. Kerana kita tahu kekuatan Parti Pribumi itu sekat mana. Dulu pun saya dah cakap, selagi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, mungkin ada kekuatan Parti Pribumi Bersatu. Kerana bergayut ataupun berpaut pada jawatan sebagai Perdana Menteri. Hari ini beliau bukan Perdana Menteri. Walaupun sekadar pengurusi Majlis Pemulihan Negara, bertaraf menteri, tapi ini tidak mempunyai kekuatan yang kental, yang boleh mampu memimpin Parti Pribumi itu untuk menentang UMNO. Sebab itu saya katakan high time, cukup-cukuplah. Jadi macam orang kata macam gelia morian lah. Main ugut nak langgarlah. Siapa? UMNO dari dulu lagi kau nak langgarlah. Kita masa bertanding kita akan bertanding. Malahan kita melihat bahawa kalau PBM mengatakan bahawa ia adalah Parti Pribumi Bersatu, Parti Pribumi mana? Itu pada September, 30 September dulu menurut laporan FMT Reports. Apabila Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu bersetuju melantik Ahli Parlimen Segamat Edmund Santara Kumar sebagai Ketua Sayap Bersekutu pertama parti itu. Jadi jelas dia melantik bukan Melayu. Macam mana nak bertembung dengan UMNO? UMNO khusus Melayu, Bumiputera. Tak kira di mana pun. Jadi sebab itu kita mengucapkan tahniahlah pada PBM yang sudah pun melebarkan partinya kepada bukan Melayu. Bila saya katakan bukan Melayu, orang tak percaya. Tapi ternyata jelas sekarang ini apabila Edmund Santara ini dilantik. Itulah yang jelasnya. Jadi jangan katakan orang UMNO ni gentar ataupun takut. Kita tak pernah takutlah saudara. Jangan sekali-kali mencabar Parti UMNO. UMNO sentiasa menerima cabaran. Bagi kita tambah-tambah lagi kita dah kalah.
kita pernah mengalami kekalahan. Dia tak ada masalah. Tapi kena ingat, kita kalah pun kalah dengan bergaya. Bukan kita kalah tersepuk. Dibandingkan dengan semua parti-parti yang bertanding, UMNO masih mengatasi waktu pilihan raya umum yang ke-14 dulu. Setara 57 kursi. Barisan Nasional dapat 79 kursi. Jadi cuma bila digabungkan dengan parti-parti yang lain tu, tentulah kita tak dapat membentuk kerajaan. Itu saja saudara. So sekarang ini kita melihat apa yang berlaku di Melaka itu sebenarnya memang merunsingkan. Sebab desas-desus bahawa kerajaan baru ataupun kerajaan perpaduan kononnya akan dibentuk di Melaka. Tetapi menurut Pakatan Harapan, jadi dia kata itu bukan usaha Pakatan Harapan. Itu daripada sumber daripada Parti Keadilan. Jadi kalau mereka mau melabelkan bahawa apa berlaku di Melaka itu sebagai langkah Melaka pula, ini adalah satu benda yang tak betul. Jadi bagaimanapun sumber itu menegaskan bahawa langkah Melaka ini ia bukanlah satu usaha Pakatan Harapan. Cuma ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka tu yang nak melompat, yang nak bersama dengan pimpinan ataupun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti-parti Pakatan Harapan, daripada Amanah, daripada DAP, daripada PKR, itu mereka nak menyertai. Sebab memang betul ada kenyataan mengatakan mereka telah bertemu dengan pemimpin utama, terajuk utama Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi beliau mengatakan bahawa ini bukan langkah Melaka yang dicetuskan oleh Pakatan Harapan. Ini kerana ada perbalahan dalam kalangan pimpinan di Melaka. Saya kena ingat saudara, pada tanggal 2 Mac 2020, Barisan Nasional mengumumkan bahawa kerajaan negeri Melaka di bawah pimpinan Azli Zahari tumbang. Ini adalah berikutan dua orang adun yang daripada Bersatu, iaitu Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin. Itu ahli Dewan Negeri kawasan Paya Rumput rasanya. Paya Rumput. Dan juga saudara Nur Afandi Ahmad, ahli Dewan Negeri kawasan Teluk Mas. Kedua mereka telah keluar daripada PBM dan menyertai gabungan Barisan Nasional. Kemudian diikuti pula adun daripada PKR, saudara Muhammad Jailani Khamis, itu adun daripada Rembia. Begitu juga dengan ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti DAP, Nur Hizam Hassan Bakti, daripada Pengkalan Batu. Dan bila 4 orang ni menyertai Barisan Nasional, jadi jumlah ahli terkumpul ahli Dewan Negeri Barisan Nasional adalah seramai 17 orang. Sementara Pakatan Harapan cuma 11 orang. Jadi tumbanglah saudara Adli Zahari. Itu pada 2 Mac 2020. Sebab selepas itu dilantiklah Datuk Seri Sulaiman Ali, daripada ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Lendu. Kemudian dah elok mentadbir negeri dengan baik, tiba-tiba timbul masalah. Katanya dah masalah ini dalaman, bukan masalah luaran, bukan campur tangan daripada parti Pakatan sebab tidak. Ia adalah merupakan dalaman di Melaka sendiri. Sebab itu pergolakan di Melaka hari ini mencetuskan juga kebimbangan kepada Pakatan Harapan. Seandainya Datuk Seri Sulaiman mengambil keputusan menghadap TYT, Tuan Yang Terutama, Gubernur Melaka, minta bubarkan. Kerana kalau dibubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, bagi pihak Pakatan Harapan, mereka juga bimbang bahawa kali ini mungkin Barisan Nasional akan menambahkan lagi kedudukan dan boleh jadi sapu bersih di Melaka. Ini kerana rakyat di negeri Melaka khususnya sudah dapat melihat apa yang dialami sejak pilihan raya yang ke-14, PRU 14 dulu, janji-janji tidak dipenuhi. Jadi rakyat Melaka kecewa yang amat sangat terhadap Pakatan Harapan. Begitu juga apabila berlaku langkah Sheraton dipimpin oleh Perikatan Nasional, juga mengundang kekecewaan rakyat. Dan hari ini di bawah teraju Barisan Nasional ada bibit-bibit pembangunan, cuma perbalahan di kalangan mereka. Macam saya katakan semalam, ada 3 puak, ada yang tak bersetuju kerana melihat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman ini lebih banyak katanya mendengar pandangan daripada Ketua Perhubungan UMNO Datuk Rauf yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka.
Bagi saya kalau dia dengar cakap Saudara Rauf tu, wajarlah kerana Datuk Rauf adalah Ketua Perhubungan. Dan ini tidak disenangi ni pula di kalangan ada 1-2 orang esko dan juga pimpinan kerajaan di negeri Melaka. Dan di samping itu, mantan Ketua Menteri iaitu sahabat kita Datuk Idris Harun, kerana beliau tidak dilantik sebagai esko ke atau bersama dalam kerajaan. Jadi mungkin rasa amarah, mungkin rasa terasing. Sedangkan dia kena ingat, saya sahabat saya sebenarnya, bukan orang lain pun. Beliau beberapa waktu menerajui kepimpinan UMNO di Melaka, di tangan beliau lah kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang. Jadi tak payahlah nak bising-bising. Sepatutnya bersaralah. Sudahlah, biarlah Datuk Sulaiman pula. Setiap orang ada eranya, setiap pemimpin ada waktunya. Jadi katanya mula mewujudkan, nak menyeberang, nak melompat, bagi saya sudahlah, tak payahlah. Tak payah, ya dia 4 orang tu tak payahlah nak melompat. Walaupun nak buat SD, nak ikut macam mana di pusat ataupun di Putrajaya, tak perlu. Bahawa sekarang ini kita nak tunggu jadah waktu untuk pilihan raya pun dah dekat dah, berapa bulan saja lagi. Kalau pun berlaku ditumbangkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Sri Sulaiman, berapa lama pun. Tapi kalau beliau mengambil keputusan bubar Dewan Negeri, kemudian ikut macam di Kuala Lumpur, buat macam seolah darurat, tak ke mana pun. Jadi sebab itu tak ada perlu, tidak ada keperluan di Melaka untuk dibesar-besarkan isu ini, kerana kena adalah satu toleransi di kalangan pemimpin. Kita dalam keadaan negara yang dilanda oleh wabak virus corona, Melaka masih lagi tinggi berbanding dengan Negeri Sembilan. Saudara, begitu juga dengan kedudukan ekonomi yang terus merosot. Saya dapat gambaran, saya dapat keluhan daripada warga Melaka. Kedai-kedai masih lagi tak banyak yang dibuka, walaupun sekarang dah boleh melawat, boleh adakan rentas daerah dan sebagainya. Pusat-pusat pelancongan macam Melaka Walk apa semua tu belum lagi dapat mengembalikan suasananya. Malahan hotel-hotel di Melaka pun terus bungkam dan tutup. Jadi kegiatan ekonomi di Melaka terus dalam keadaan yang amat mengecewakan. Ini bukan atas kehendak pimpinan kerajaan negeri, tetapi kesan apabila negara kita dilanda oleh virus corona, negara dipimpin oleh Pakatan Harapan, kesan daripada itu, maka ekonomi terus merosot. Jadi baru nak dipulihkan dah bergaduh balik. Memanglah Melaka ni, tapi jangan ulangi, saudara. Tolong jangan ulangi peristiwa terjajahnya warga bangsa kita, terjajahnya negara kita ini bermula di Kota Melaka. Apabila adanya si Kitol dan Mamak Mandalia yang bersikap khianat pada bangsanya, bersikap khianat pada negaranya. Akhirnya hampir 500 tahun negara kita, bangsa kita terjajah lepas satu tangan ke satu tangan, dan sehinggalah 1957 barulah kita dapat merdeka. Jadi jangan diulangi apa yang berlaku di Melaka tahun 1511. Saya cukup-cukuplah. Jadi sebab itu saya menyarankan pada teman-teman saya, bukan orang lain pun, ramai kalangan wakil rakyat yang ada di Melaka tu, kawan-kawan saya dulu, sama-sama dalam pergerakan pemuda. Jadi teruskanlah perjuangan ini, tapi bukanlah untuk meletakkan negeri kita dalam keadaan kucar kacir. Jangan begitu, saudara. Tapi dalam keadaan begitu, macam mana saya katakan, di Sabah memang tidak dapat dinafikan sudah ada gerakan. Gerakan ini adalah apabila kabarnya, menurut laporan daripada portal Sabah Kini, hari ini saya kata betul lah, sebagaimana teman-teman yang beritahu, bahawa Datuk Dr. Yusof, Ketua Penerangan Parti Warisan, dikabarkan bersama dengan 15 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Warisan mengambil keputusan keluar daripada warisan, dan mereka berada sebagai bebas. Tetapi mereka menyokong JRS, Gabungan Rakyat Sabah. Saudara jangan lupa. Sebab itu saya kata kita kena membaca politik ini terkilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Saya membaca apa yang berlaku di Sabah adalah dominonya besar kemungkinan Parti Pribumi Bersatu yang dipimpin oleh Datuk Azizi juga akan tumbang. Seandainya Datuk Bung Mokhtar bersama dengan kumpulan daripada Warisan dan beberapa orang parti politik yang lain, dan mereka akan menubuh kerajaan dengan lebih stabil lagi. Saudara jangan lupa, dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sabah, PBM cuma dapat 13 kursi.
Tapi UMNO di bawah pimpinan Datuk Bermokhtar ada 14 kursi. Dan kalau 14 campur dengan 16 di Sabah dah ada 30. Modalnya besar. Yalah, di Sabah tu memang ada tambahan. Dewan Negeri baru ni daripada 63 rasanya kepada 71 kalau tak silap saya. Jadi kalau itu berlaku, kalau 71 orang tolak 13 lah daripada PBM, yang lain bersama dengan Bermokhtar dan warisan, maka kerajaan di Sabah lebih mantap. Dan untuk membubarkan kerajaan negeri atau Dewan Negeri memang sukarlah sekarang ni. Jadi saya melihat, sebab saya katakan berhati-hati akan ada kejutan di Sabah. Saya dah lontarkan benda ini 2-3 malam dulu atau minggu lalu. Saya kata ada kejutan. Dulu betul dalam 2 minggu, 3 minggu dulu ada mengatakan 6 orang daripada warisan nak keluar daripada warisan untuk menyertai gagasan rakyat Sabah. Tapi bila saya berhubung dengan teman saya di seorang wakil rakyat di Sabah, beliau mengatakan tidak berlaku begitu. Tapi hari ini menurut portal Sabah Kini, kalau Datuk Dr. Yusof selaku ketua penerangan dan beliau mengambil keputusan menjadi ahli Dewan Negeri bebas, adalah sesuatu itu yang akan berlaku yang sedang direncanakan. Jadi saya tak mau cakap lebih, kita tunggu apa akan berlaku di Sabah. Malahan dalam politik hari ini pula sudah timbul pula lagi konon-konon ceritanya bahawa Azmin Ali bersama dengan Zuraidah katanya. Jadi belum disahkan lagi. Bila orang bertanya dengan Zuraidah kata ini hanyalah gosip politik. Tapi di Malaysia ni kalau gosip tu selalunya 70% benar. Apabila dikabarkan Azmin dan Zuraidah berura-ura untuk menubuhkan sebuah parti baru, iaitu parti parti PNM, Parti Negara Malaysia. Kalau ini berlaku, saudara, ini yang saya katakan bahawa kedudukan di Putrajaya dalam keadaan yang penuh dengan 1000 tanda tanya. Seandainya 13 orang bersama dengan Azmin, Zuraidah yang dulu yang melompat daripada Parti Keadilan PKR yang menyertai PBM, mereka menyertai PNM, maka kalau dia tarik sokongan, tumbanglah kerajaan kerajaan Malaysia, kerajaan kerajaan disebut kerajaan keluarga Malaysia. Kerajaan keluarga Malaysia yang disebut oleh Datuk Ismail Sabri. Sebab nak sebut kerajaan Barisan Nasional bukan. Sebab kita Barisan Nasional UMNO cuma ada 42 kursi je. Jadi keluarga Malaysia ini kalau 13 tarik sokongan, apa lagi yang ada? Itu keadaan saya daripada 114. Sebab itu saya katakan berhati-hati apa berlaku di Melaka, apa berlaku di Sabah, apa akan berlaku di Perak, apa akan berlaku di Kedah, apa yang berlaku di Negeri Sembilan, apa berlaku di Johor. Ini adalah bibit-bibit kemungkinan. Sebab saya tidak menolak kemungkinan, suka tak suka, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri akhirnya mengambil keputusan terpaksa membubarkan parlimen. Sebab itu saya mengatakan jeda waktu kerajaan keluarga Malaysia ini tak panjang, walaupun berhasratnya hendak 100 hari. Tambah-tambahan pula sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, menteri-menteri yang ada pun tidak perform, tidak pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diharapkan. Malahan ada yang sakit dan sebagainya. Besok kita tengoklah, saudara. Jadi kalau ada perkabaran itu, kalau benar Azmin Ali dengan Zuraidah menubuhkan parti negara Malaysia, bagi saya parti itu akan jadi macam parti negara lah, akan hilang di telan zaman juga sebagaimana PBM. Kerana saya dapat tahu bahawa ada pergeseran antara pimpinan dalam PBM, kumpulan Azmin Ali, kumpulan Hamzah, ada sama antara mereka itu tidak saling sepakat. Sebab itu saya menjelaskan warga UMNO berhenti daripada berpecah belah. Jangan kita wujudkan perpecahan di saat kita sedang menyusun strategi, menyusun kekuatan. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin kata dia nak langgar UMNO. Silakan kalau kekuatan kamu pun dalam keadaan goyah yang sebegini. Cuma yang agak ini menyedihkan saya apabila antara kita dengan PAS dalam Muafakat Nasional, yang saya nampak sudah tidak ada lagi jalan kembalinya, saudara. Apabila dimeterai perjanjian antara PAS dengan Parti Perikatan Nasional.
Jadi PAS akan bertanding di bawah lambang Perikatan Nasional. Kalau dia bertanding di bawah Barisan Nasional, tentulah akan berdepan dengan UMNO. Tidak ada lagi jalan kembali. Sebab itu ya, saya hairan kenapa mereka sentiasa menyerang UMNO. Bila bercakap Serangga Muafakat Nasional antara hubungan antara UMNO dengan PAS, UMNO saja yang disalahkan. Tidak ada sesiapa pun nak menyalahkan PAS. Tidak ada siapa yang nak menegur pimpinan PAS. Sikit-sikit UMNO nak jadi abang besar, UMNO begitu, UMNO begini. Sedangkan saudara kena ingat, siapa yang menyertai Perikatan Nasional? Apabila sewaktu PAS menyertai menyertai Perikatan Nasional dan mendaftar parti tersebut, apakah PAS ada bertanya dengan UMNO ataupun berbincang? Tak ada. Malahan waktu Tun Dr. Mahathir mewujudkan satu pertemuan himpunan rakyat selepas saja Muafakat Nasional, apabila diundang PAS terus sambut, kita akan hadir dalam satu perhimpunan rakyat, anjuran NGO dan sebagainya. Tapi semua tahu di belakang itulah di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Waktu itu PAS sambut. Jadi dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang serba-salah, UMNO terpaksalah, okeylah, kenapa gitu kita pun akan hadirlah. Tapi waktu itu UMNO mengirimkan Sesat Agungnya. Saat itu jangan lupa saudara, itu Tan Sri Anwar Musa. Itu saya lihat adalah melupakan ciri-ciri bagaimana PAS melukakan hati UMNO. Buat sendiri-sendiri keputusan. Kemudian kita nak tanya, sampai saat ini pernahkah PAS menegur PBM? Semua kita tahu bahawa PBM mencuri ahli UMNO. Pernahkah dia menegur? Apabila PBM, ahli-ahli yang begitu menyerang UMNO, pernah dia tegur? Tak ada. Yang duk nasihat, UMNO kena berlapang dada. Yang duk nasihat, UMNO kena terima demi untuk penyatuan ummah. Yang duk dilagukan, termasuklah juga ada pemimpin daripada UMNO, untuk demi penyatuan ummah. Demi penyatuan ummah. UMNO saja yang salah. Jadi PAS bagaimana? Apakah PAS tidak salah? Kalau begitu kenapa? Sebab itu kita kata, kenapa PAS tak menyantuni Parti Amanah? Kalau dia betul-betul penyatuan, jadi tunjuklah keikhlasan. Tak ada. Asyik sikit, nasihat UMNO, nasihat. Tapi PAS tidak pernah menasihati Parti Pribumi. Jadi kita, kalau benar-benar begitu, dalam muktamar PAS nanti, buatlah muktamar khas. Tanya ahli PAS, pilih yang mana antara UMNO dengan PBM dalam menghadapi PRU akan datang. Tapi bagi saya, jalan dah tak ada dah. Tiada lagi jalan kembali. Sebab itu, apabila secara rasmi, yang saya kata secara rasmi lah, apabila Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa Muafakat Nasional tak ada. Apabila dia ditemu bual oleh sebuah portal news, media sosial. Memang itulah keadaannya sekarang ni. Bagi saya dah habis dah. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, eloklah pimpinan dan PAS berhenti bercakap soal Muafakat Nasional. Teruskanlah usaha anda dengan Perikatan Nasional. Kita pun tak marah. Saya ulang dari dulu lagi. Jangan undang ular berbisa dalam kelambu. Dah buat benda begitu, dah terjadi sekarang ni. Apa yang terjadi, hadapi sajalah. Jangan nak marah orang, jangan nak blame, jangan nak kata UMNO. Jangan, sebab yang mendahului bekerjasama dengan Perikatan Nasional adalah PAS, bukan UMNO. UMNO tak pernah menyertai. Dan apabila UMNO tarik sokongan, anda marah. Apabila anda buat kira-kira bahawa kalau ada berlaku pertambungan dalam pilihan raya akan datang, berlaku 3 atau 4 penjuru, UMNO kekal dengan ahli-ahlinya. Dan jika ada kawasan itu majoriti ataupun kedudukan pengundi-pengundi bukan Melayu itu ramai, ada signifikan. Contohnya kalau 40,000 atau 50,000, okey, pengundi Melayu ada dalam 30,000, dalam 15,000 tu adalah bukan Melayu. Jadi dalam keadaan begitu, tentulah ini memberi ruang kepada parti daripada Pakatan Harapan. Sebagaimana bancian kita, kajian kita melihat apa yang berlaku di Pagoh. Kalau Tan Sri Muhyiddin bertanding atas tiket Perikatan Nasional, UMNO ia dah serang. Kita pun kalau takkan kandidat kita, UMNO ada 16,000. Tan Sri Muhyiddin dulu dapat 26,000. Daripada 26,000 yang dia dapat itu, 11,000 itu adalah undi daripada bukan Melayu. Dan tentulah waktu itu besar kemungkinan parti Harapan akan meletakkan calonnya. UMNO mungkin kekal dengan 16,000. Tan Sri Muhyiddin modalnya berapa? Sebab ahli UMNO dekat Pagoh, ada ahli PBM di Pagoh pun dah ramai dah keluar parti. Jadi keadaan begitu, jangan nak blame pada UMNO. Sepatutnya santuni. Kalau disantuni,
undi yang ada pada UMNO, berbincang dengan saudara Datuk Ahmad Ismail, Ketua UMNO Bagan Paguh, ada harapan untuk menang. Tapi kalau gini keadaannya, tak payahlah kau nak serang. So, saya rasa Datuk Ahmad Ismail kata, sensing lengan lah. So, kalau Paguh dijadikan battlefield, itulah merupakan bagi saya kerana terakhir dalam karier politik Tan Sri Muhyiddin. Silakan, tak ada masalah pada saya. Saudara Mak Khairul itulah Datuk, PBM ni layan PAS untuk hapuskan UMNO. Minta Datuk Seri Ismail Sabri tegas menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Benar. Sebab itu saya menuntut agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia kena sedar bahawa dia adalah naib Presiden UMNO. Nyatakan kedudukannya dan tegas. Jangan lagi dilayan. Tak usah risaulah. Sebab sekarang ni pun Azmin, kalau betul Azmin tubuh parti, dan kita akan ada jajaran baru, insya-Allah. Saudara Datuk Azmin Ali, Datuk Ismail Sabri dah wujud satu jajaran. Tak apalah, kita tak marah pun. Walaupun kita kata no DAP, no Anwar, tapi dia nak buat juga kerja. Okey, tak ada masalah. Ahli-ahli UMNO tak bising pun. Laksanakanlah. Jadi apa nak takut pun? Dan UMNO tetap ada 42 kursi. Nak bertahan dengan PBM, dengan PAS. Saya tak nampak. Paling tinggi pun mereka konon-kononnya dulu mengatakan bahawa PBM atau Perikatan Nasional bersama dengan PAS ada 71 kursi. 71 je lah, kau nak bising apa? Kita ada 220, tolak 71, ada 130. 150. Tak ada masalah. Jajaran dah buat. Dan kita dengar sendiri apa kata Ketua Pemangkang. Dia kata untuk masa akan datang kita tak nak kacau lah. Bawa usul undi keabsahan di Parlimen. Jelaskan. Tak ada masalah pada saya. Ya, itulah keadaannya. Sebab sekarang ni saudara, apabila Tan Sri Muhyiddin mula kenyataan bahawa PN akan langgar mana saja UMNO akan bertanding, kemudian Perikatan Nasional ini kabarnya di Gombak misalnya, PN tidak akan menurunkan Azmin Ali di Gombak, tapi atas nama Perikatan Nasional dia akan meletakkan calon daripada PAS di Gombak. Azmin Ali nak bertanding mana tak tahu. Sebab itu saya kata Azmin Ali besar kemungkinan akan menubuhkan parti. Betul. Sebab dia dah mula ada besar kemungkinan dia tidak lagi mewakili Parti Perikatan Nasional. Kalau itu berlaku, tak ada masalah pada kita. Tentulah Megat selaku Ketua UMNO Bagan Gombak, dia dah bersiap sedia. Cuma kecewa lah. Sebab dulu bila ada muafakat nasional, kita menyantuni bersama. Ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi dah seronok. Tapi bila pemimpin buat keputusan yang kita tak tahu, dia tak berunding dengan kita. Bila dia berunding dengan Parti Perikatan Nasional, bila berunding dengan Tan Sri Muhyiddin, tak ada pun bercakap dengan kita. Tahu-tahu buat pengumuman PAS dengan PN sudah pun setuju pembagian kursi. Carry on lah, tak ada masalah pada kita. Jangan dalam keadaan kita tahu memang betul. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mursirul Ampas, Datuk Hashim Jasin. Sebab dia kata bahawa segalanya sekarang ni kalau berlaku maka yang banyak ruginya adalah UMNO dan juga PAS. Masing-masing lagi asyik UMNO yang disalahkan. Dia kata, Mursirul Ampas kata, jika UMNO masih berkeras dengan pendirian yang menolak penyatuan khususnya dengan Gabungan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan umum ke-15, nanti ia hanya akan menguntungkan pihak lawan, khususnya Pakatan Harapan. Jadi yang salah UMNO. Tak ada langsung dia nak kata bahawa kita nak nasihat PBN, nak nasihat Perikatan Nasional. Sudah-sudahlah mengeluarkan. You sebagai Mursirul Ampas yang sepatutnya menyantuni, cari jalan, upaya bagaimana untuk menyatukan bangsa. Tidak. Dia kata, UMNO, ini dituduh, UMNO perlu menilai dan meneliti dengan melihat siapa musuh sebenar mereka. Kerana sekiranya berlaku pertembungan tiga penjuru, ia hanya akan menguntungkan blok pembangkang yang majoritinya dikuasai bukan Islam. Inilah, jajanya lain tak ada, Islam, Melayu. Islam, Melayu. Tapi sejauh mana mereka mempertahankan Islam? Sejauh mana? Berada dalam kerajaan hari ini, lihatlah. Isu adib masih lagi sunyi sepi, pimpinan PAS. Isu tambahan draw judi, sunyi sepi. Kita tak mau cakap lah benda begini. Kalau kita cakap benda begini, kita menyinggung. Saya tak mau. Tetapi bila mereka mengatakan UMNO, sikit-sikit UMNO yang salah, memanglah saya marah. Orang lain tak ada salah. Orang lain suci sesuci-sucinya.
PPM, Parti Pribumi Bersatu ni perlu disantuni sebagai seorang anak dara sunti. Jadi PAS berusahalah supaya UMNO ni menyantuni PBM, menyantuni Perikatan Nasional. Jadi UMNO yang salah, sedangkan UMNO tak ada apa pun. Jadi saya betul saudara Saudara Ismi mengharapkan agar disatukan UMNO dengan PAS, tapi saya nampak tidak ada jalan kembali saudara Ismi. Saya minta maaf. Kita cuma boleh mengharap. Jadi apakah nanti harapan kita akan dikecewakan? Berbaik sekarang ni kita meneruskan. Sebab itu sebagaimana yang disarankan oleh penasihat UMNO satu ketika dulu Tengku Razli Hamzah dan yang dinyatakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, kali ini kita bertanding secara solo. Lepas pilihan raya itu cerita lain, tapi kita nak menghadapi satu persatu pilihan raya kali ini, UMNO bertanding secara solo. Tak payah fikirlah. Sudahlah. Macam mana? Memang bukan mudah. Betul kata Musyidur Ampas tu bukan senang untuk kita mewujudkan muafakat berbulan-bulan, bertahun lamanya. Tetapi bukan salah kita. Apa daya kita? Datuk Seri Zahid Hamidi tak pernah bawa UMNO untuk bersama-sama dengan yang lain, tak ada. Tapi bila kita dikecewakan, apakah salah kalau kita mulakan langkah baru? Ini keadaan saudara. Jadi cukup-cukuplah. Sebab itu apabila kita bercakap tentang kerajaan hari ini, saya nak bagi tahu pada Datuk Ismail Sabri, Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri kena ingat bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bersifat sementara. Kita okeylah, bersetujulah, terima, tubuhlah kerajaan, tak sebab nak menyantuni titah tuanku, sebab demi untuk menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi. Tapi sifatnya adalah sementara. Apabila datang pilihan raya nanti, insya-Allah kita yakin bahawa UMNO dengan strategi dan gerak kerja yang telah dan sedang diatur, ini kenyataan daripada Presiden UMNO, kenyataan daripada Majlis Tinggi UMNO, bahawa sedang bergerak sekarang ni, sedang rancak dijalankan. Kita yakin bahawa kita boleh menang. Berapa jumlah kursi tak tahu. Saya belum buat kajian lagi sebab belum sampai waktunya. Tetapi saya melihat orang dah tak pandang kita. Janganlah kita dalam keadaan hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Maruah kena jaga. Jangan maruah kita terterap. Orang duk salahkan kita saja. Masih lagi kita nak menyondol. Masih lagi kita nak bertandang. Sudah, cukup. Teruskan kerja. Sebab itu ahli akar umbi perlu meneruskan kerja. Sebab UMNO kita perlu tahu bahawa UMNO adalah parti terbesar warga bangsa Melayu. Cukup-cukuplah kita disinggung. Saya tidak bersetuju lagi lah untuk kembali, sebab PAS dengan PN sudah pun tamat pembagian kursi. Yang kita nak tergigih buat apa? Saya dah bagi tahu kesediaan kita waktu muafakat nasional dahulu. Seandainya kita bertanding di bawah bendera ataupun di bawah lambang muafakat nasional, UMNO mengorbankan, kita berkorban satu negeri di Kedah. Sebab kita tak akan lawan PAS di Kedah, biarlah PAS turun merentah. Tapi kali ini nampak, sebab Kedah itu adalah negeri yang ketika itu kubu UMNO. Begitu juga di Terengganu, silih berganti. Jadi kalau ada muafakat nasional, kita berkorban dua-dua negeri itu. Dan kali ini nampak gayanya kita tengok siapa first come first serve lah, saudara. Begitu juga di Kelantan. Rakyat Kelantan dah semakin bosan dengan keadaan begitu. Jadi saya rasa adalah lebih baik kita meneruskan usaha ini. Sebab kita tak pernah rasa gentar. Sebagaimana kenyataan Presiden, kenyataan pimpinan-pimpinan, kita tak pernah merasa gentar untuk menghadapi gertakan ataupun cabaran daripada pengurusi PBM. Saya dah cakap berkali-kali, selagi Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, memanglah hayat Parti Pribumi itu adalah juga. Ada. Tapi nak kata menang besar, tak ada. Tetapi bila beliau tidak lagi jadi Perdana Menteri, saya nampak Parti Pribumi Bersatu ni ruyup seruyup-ruyupnya. Apa lagi orang nak bernaung di bawah PBM? Sebab apa jasa PBM pada rakyat? Apa rakyat lihat adalah kerosakan demi kerosakan. Takkan rakyat nak bagi balik pada PBM untuk memerintah? Saudara, sebab itu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena laksanakan tugas sebaik mungkin. Kalau menteri yang ada tak perform, walaupun dia daripada parti UMNO sekalipun, kalau dah parti lain tak usah cerita lah, tak payah nak tunggu 100 hari, drop. Kita lihat kalau besok
Tengok, kalau ahli parlimen, menteri-menteri, timbalan menteri tak datang ke parlimen, gugurkan. Rakyat lebih menghormati anda sebagai menteri yang tegas. Tak perlu kita nak retorik lagi, tak payah nak santun. Sudahlah. Kalau katakan bahawa mereka nak tarik sokongan, tariklah, tak ada masalah. Sebab saya dah bercakap minggu lepas, 2 minggu dulu pun saya dah kata, anda dah mewujudkan jajaran dengan parti Pakatan Harapan. Di situ ada Datuk Anwar Ibrahim, di situ ada Datuk Mat Sabu, dah ada apa ini DAP. Walaupun DAP ada di situ, DAP cuma ada 42 kursi. Tapi kalau dicantum semua tu, kita masih lagi majoriti. Dan ketegasan kita kali ini tidak akan mengulangi apa yang berlaku era Pakatan Harapan, yang kita melihat berlaku kekecewaan. Dan dalam keadaan begini, saya tengok, perhatikan bahawa apa yang berlaku hari ini, dan Datuk Anwar Ibrahim, dia seolah-olah menyantuni ataupun mau melaksanakan janjinya. Dia kata dia tak akan menyusahkan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, keberadaannya di anjung kuasa. Kalau nak buat sidang parlimen pun dia tak akan menyusahkan. Tapi kalau dia mengkritik, itu biasalah sebagai ketua pembangkang. Sebab itu apa yang berlaku di Melaka, dia awal-awal bagi tahu ini bukan langkah Melaka. Kalau langkah Melaka itu mahu diwujudkan oleh Pakatan Rakyat, PKR. Ini tidak berlaku. Jadi itu masalah di Melaka. Begitu juga di parlimen. Kita lihat, cuma beliau sebagai seorang ahli parlimen, tentulah dia akan menegur, tak boleh tegur langsung. Tetapi saya yakin dengan keadaan begini, mungkin besar kemungkinan rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu mungkin akan disokong. Walaupun kita tahu ini adalah gagasan Tan Sri Muhyiddin dalam keterpaksaan. Sokong, lepas itu kita perbaikilah dari masa ke semasa. Tak ada masalah. Walaupun parlimen dah buat keputusan, terima. Tapi kita perbetulkan di mana yang perlu diutamakan, itu diutamakan. Jadi saya melihat bahawa gagasan yang diwujudkan oleh Datuk Ismail Sabri, nampak gayanya sudah ada bunga-bunga yang baik. Tetapi jangan izinkan orang lain mencaturkan suasana politik di Putrajaya. Hari ini rakyat sudah terasa. Saya cakap terus terang, saya dapat kiriman yang banyak. Kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat seolah-olah mengikut acuan politik Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau dilihat dalam keadaan yang gentar, takut dan yes kepada kehendak Tan Sri Muhyiddin. Nak lantik Datuk Seri Najib sebagai penasihat ekonomi pun tak nak. Apabila dikejutkan bahawa PBM tidak akan menyokong Sisa Agung UMNO sebagai timbalan speaker, tak jadi. Tunggu pula, nak diubah pula perlembagaan supaya diwujudkan tambah lagi satu kursi, supaya tak ada lagi pertembungan, supaya tidak ada berlaku pengundian. Jadi keadaan ini membuatkan rakyat fikir Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini dengar cakap siapa. Beliau sepatutnya rule the show. Dia sepatutnya did this his show. Dia kena tegas, did this his regime. Ini waktu beliau memerintah. Jadi kalau orang beri pandangan, okey. Tapi kalau orang nak ugut, nak cabar apa semua, kan buat meh. Saya lebih menyantuni, saya lebih bersetuju kalau Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mewujudkan era kepimpinannya dengan tegas dan telus. Tapi kalau dilihat, rakyat hantar kiriman kat saya, benarnya Datuk Ismail Sabri ni ikut cakap siapa ni? Jadi yang sekarang ni yang paling penting, santuni kehendak rakyat. Kehendak rakyat lain tak ada. Jangan ikut modul yang dibuat dulu. Jangan ikut cakap Tengku Zafrul. Kalau dah janji bahawa 10,000 secara tuntas boleh dikeluarkan daripada Kepulauan Seribu Pekerja, keluarkanlah. Apa ada masalah? Begitu juga bantuan pada rakyat. Kalau kata bantuan BPR lah, bantuan itu, bantuan ini, biar dia sampai. Jangan diizinkan wujudkan birokrasi. Dan bila wujudnya birokrasi, inilah yang berlaku era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu. Sebut bantuan tapi tak kesampaian. Akhirnya rakyat kecewa. Bila rakyat kecewa, rakyat hilang kepercayaan. Saya dah bercakap berkali-kali mengingatkan, sesuatu berlaku pada Yang Amat Berhormat kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, ia juga akan menjangkit kepada UMNO, kerana beliau adalah naib presiden UMNO. Warga UMNO akan sentiasa menyokong beliau sebab atas dasar kepimpinan. Tetapi kalaulah caranya macam mana cara Tan Sri Muhyiddin, tentulah kita kecewa. Ini gambarannya saudara. Beliau lantik Datuk Azalina, lah pakar karate, juara karate, sebagai penasihat undang-undang. Itu tepat.
satu tempat yang tepat. Tetapi bagaimana kehendak rakyat supaya diadakan islah kepimpinan ataupun reform dalam bidang kehakiman. Mesti ada reform dalam Suruhanjaya, pencegah rasuah. Kita nak melihat pentadbiran kali ini untuk masa depan, untuk 10-20 tahun mendatang. Negara kita ini benar-benar ditadbir dengan bersih. Sebab itu saya mencadangkan kalau boleh tidak ada keperluan nak lantik orang ini, kroni-kroni, tak payah. Tidak ada keperluan untuk kita mengikuti scheme of thing. Lantik orang ni sebagai pengurusi, lantik orang ni sebagai timbalan menteri. Kerana nak sokong. Jangan membeli sokongan. Saya akan lebih menghormati Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang tidak membeli sokongan. Beliau harus berdiri atas kakinya sendiri sebagai naib Presiden UMNO, sebagai seorang Perdana Menteri yang mempunyai vision dan wawasannya dan tidak terikat ataupun terikut pada telunjuk ataupun unjuran sesiapa pun. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.